tu balik ke Malaysia habis. Kalau belajar di Jordan ni 4 tahun saja tuan-puan ya, tak ada matrikulasi, tak ada asasi ya. Jadi kita balik tu masih muda. Umur baru nak masuk 22. Tahun 99 ustazah, bukan, tahun 98 tu balik. Tahun 98 juga berkahwin. Tapi tak ada orang Kajang dalam list yang nak kat ustazah ya. Jadi jodohnya tuan-puan dengan seorang jejaka handsome dari Kota Baru, Kelantan ya. Tahun selanjutnya itu ustazah dikurniakan cahaya mata yang pertama tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2003, tahun 2004. Jadi alhamdulillah ada 8 orang cahaya mata. Yang ada 7 satu simpan. Yang sulung sekarang umur 18 tahun, yang kecil sekali darjah 2. 4 orang cahaya mata perempuan, selebihnya lelaki. Dan ustazah bertugas di UTM Jalan Semarak, Kuala Lumpur, tinggal di Gombak. Alhamdulillah, cita-cita kami untuk menubuhkan sebuah ma'had tahfiz telah sangat dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam rutin-rutin harian, termasuk jugalah ya untuk menguruskan dengan bantuan ramailah para asatizah ya dan pengurusan tahfiz, iaitu tahfiz Madinatul Huffaz di Lembah Melewar, Gombak. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan ustazah ceritakan ini supaya para muslimah yang baik hati turut mendoakan ya, agar Allah merestui, meredai, menjauhkan daripada perkara-perkara yang kita tak ingini ya, dan terus menjaga kita semua seperti mana Allah menjaga hamba-hambanya yang soleh. Keterlibatan dalam dunia dakwah membawa ustazah ke banyak tempat, bertemu dengan pelbagai jenis lapisan masyarakat. Jadi dalam apa yang ustazah nak sampaikan tuan-puan, sedikit daripada sedikit ilmu yang Allah beri, tambah dengan sedikit pengalaman yang ada, tambah dengan sedikit pemerhatian yang dilakukan, itulah yang ustazah nak persembahkan kepada tuan-puan sekalian. Ia tidak terlalu ideal sehingga kita semua merasa seperti mustahil untuk mencapainya ya, tetapi ia adalah sesuatu yang insya-Allah dengan izin Allah itulah kehidupan yang kita nak raih, yakni keredaan Allah Azza wa Jalla biiznillah, dengan pertolongan daripada Allah. Hati yang paling dalam tajuk kita okey. Kalau muslimat bawa buku ataupun pen, ustazah nak suruh lukis bulatan. Kalau tak bawa buku, bawa pen saja bolehlah ya, pinjam tudung kawan kat belakang dia tu. Kan depan kita tu kawan kita tu kan, lukislah belakang tu kalau dia bagi ya. Lukis bulatan dulu. Ini hanyalah tak apa, lukis bulatan dulu. Yang besar dah lukis dah. Sekarang buat satu bulatan lagi kat dalam dia. Jangan kecil sangat, tapi lebih kurang kecil sikit daripada yang kita dah buat. Di dalam dia. Ni bulatan besar, dalam dia ada bulatan kecil sikit. Okey. Nanti last saya akan tengok nota tu. Takut muka jebalang ke kan ya. Tak tahu apa benda ni yang muslimat lukis ni. Dah bulat-bulat. Lagi satu bulatan kecil sikit dalam dia. Sekarang buat lagi satu bulatan lebih kecil di dalam. Okey, muslimat pandang ustazah ya. Bulatan, 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 bulatan. Mula-mula dia besar ni, yang dalam sekali, lepas tu besar sikit, besar lagi. Betul tak? So sekarang dah nampak bulatan kecil, besar, besar, besar kan? Ya. Ustazah hanya memberikan gambaran kasar kepada hati kita. Ya, nanti jangan tanya pula memang hati tu bulat ke Ustaz? Tak, ini nak cerita tentang lapisan, layer dia. Ya,
Sebab tajuk kita ni special, hati yang paling dalam. Jadi nak bincang yang mana yang dalam tu? Ya, okey. Jadi ustazah berikan gambaran kasar. Subhanallah, ini telah pun diulas, disentuh oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian ada beberapa ulama yang memanjangkan tentang perbahasan ini. Perlu ustazah ingatkan, ini hanyalah gambaran kasar. Soal hati ni tuan-puan, Allah Maha mengetahuinya. Ya, ia terlalu halus, terlalu seni. Ada berkait juga dengan persoalan roh. Dan subhanallah, untuk mengetahui hakikat sebenar semua ini urusan Allah. Kita dapat gambaran kasar, kita dapat cebisan-cebisan atau sedikit ilmu daripada itu. Maka ini gambaran dia muslimat. Ustazah nak gambarkan hati manusia itu dengan gambaran kasar dia. Baik, sekarang yang paling besar, kita nampak kan yang paling kecil tu hati yang paling dalam. Sekarang yang paling besar kat luar tu, lapisan pertama itu, kan lapisan pertama tu ada ketebalan dia kan. Kalau mesti buat dalam-dalam, itu kita panggil sadrun. Sadrun, sad, dal, ra. Ingat muslimat, kita sedang bincang tentang hati, gambaran kasar hati. Hati ini sesekali disebut dalam Al-Quran, disebut oleh Nabi dengan nama sadrun. Itu yang luar. Baik, ambil yang layer kedua. Layer lapisan yang kedua dipanggil qalbun. Qalbun. Kalau dalam bahasa Arab, qaf, lam, bi. Qaf, lam, ba. Ya, qalbun. Layer yang ketiga. Tu takut jadi kuih lapis je kan ni, ya. Nanti Ustaz nak tengok 2-3 nota mana yang betul tu nak tunjuk macam ni yang betul. Yang ketiga ialah fuadun. Fa fuadun. Sudah muslimat? Sekarang yang paling kecil kan, yang paling dalam kan, namanya ialah lubbun. Lam, ba. Lubbun. Okey, boleh tak seseorang pinjamkan nota dekat ustazah? Ya, ustazah kena tengok. Boleh, silakan. Nak tengok apalah jadinya tu ya. Okey, boleh. Cuma muslimat ni tulis dalam bahasa Rumi kan, ya, dalam tulisan Rumi ya, tapi bulatan tu bolehlah ya, betul lah tu ya. Okey. Lagi satu saya nak tengok. Minta tengok sekejap. Mai pinjam pen. Ustaz nak betulkan, nanti Ustaz boleh rujuk yang ni ejaan dia. Fuadun tu fa, wow. Dia macam wow tapi dia tak ada makna ni. Fuadun. Ya. Okey, ni betul. Sadrun, qalbun, fuadun, lubbun. Bayangkan muslimah, hati kita itu ada lapis-lapisannya. Ya, ada lapis-lapisannya. Dan memang benda berlapis-lapis ni susah nak buat. Betul kan? Kalau orang buat kek lapis, pernah tengok tak antara kuih yang saya paling suka lah, terutama bulan Ramadan kan, kita tak lama lagi Ramadan ni kan, ya, ialah puding yang bawah dia tu ada jelly, ada cheese kan, dia ada banyak lapis. Benda tu kena buat lebih seni kan, sebab dia banyak lapis dia. Subhanallah, hati manusia ni ada lapisan dia tuan-tuan. Kita kata kita membersihkan hati. Kita bersihkan hati yang mana?
Ustazah, saya dah semayang Ustazah, saya baca Quran, tapi kenapalah hati saya ni payah nak memaafkan. Ibadah kita itu yang berperanan untuk tazkiyah, tapi dia punya kualiti khusyuk dia, kualiti ibadah itu masuk sampai ke mana dalam hati kita. Dia bersihkan sampai ke mana. Sebab tengok tuan-puan, gambaran kasar yang Ustazah berikan tadi, hati ni tuan-puan, yang paling luar sekali namanya ialah sadrun, lapisan dada, lapisan luar. Lapisan luar ini subhanallah, dia umpama pintu. Pintu masuk, tutup, buka, tutup, buka. Pintu tu boleh jadi luas, pintu tu boleh jadi sempit. Di mana ayat Quran yang hati disebut dengan perkataan sadrun? Alam nashrah laka sadrak. Sadrun. Ayat lain, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Siapakah yang Allah telah lapangkan, bukakan hatinya, dadanya untuk Islam. Sadrah itu pintu, dipanggil dengan nama sadrun, pintu. Pintu ni yang bersifat sempit, buka, tenganga, kecil, lebar, luas. Sadrun, pintu, dada luar, hati luar. Masuk sikit lagi tuan-puan, qalbun. Qalbun maknanya ialah, apa maksud qalb? Qalb maksud dia apa? Berbolak-balik. Yang kat dua tu berbolak-balik. Kalau dalam tuan-puan lubun, dia tak bolak-balik dah. Dia tak bolak-balik. Dia yang bolak-balik ni sebab proses kita dengan hati tu baru peringkat kedua je, baru lapisan kedua. Jadi hati tu tak pernah tetap, lubun, berbolak-balik. Qalbun, berbolak-balik. Dan digunakan perkataan untuk gambarkan hati yang penuh tu namanya qalbun, kerana kecenderungan sifat hati itu adalah berbolak-balik. Ini muslimat kena ikut sama dengan Ustazah biar nampak macam mana hati kita tu. Masuk sikit lagi, fuad. Fuad ni dalam tuan-puan, lebih dalam. Fuad kita boleh terjemahkan sebagai mata hati. Mata hati. Kalau qalbun, hati yang berbolak-balik, ombak-ombak dia. Kalau sadrun, itu apa dia? Pintu hati. Fuadun, mata hati. Ada orang mata hati dia tak boleh pakai tuan-tuan, sebab mata hati dia tidak berfungsi. Penyucian yang dia lakukan kepada diri dia, ilmu, hikmah dan segala macam yang sepatutnya menyentuh hati, dia tak masuk ke tahap fuad. Masakan tidak, solat pun di akhir-akhir waktu. Kadang-kadang khada, kadang-kadang luput begitu saja solat. Masakan tidak, Quran tak pernah sempat nak baca. Jangan harap dia menyucikan sampai ke dalam hati, fuadun, sehingga mata hati kita boleh melihat dan bersinar. Ada orang fuad, mata hatinya subhanallah, dia memandang kehidupan dengan mata hati. Dia menerima ujian Allah, nikmat Allah dengan mata hati. Dengan itu dia terpimpin. Kenapa? Proses penyucian hatinya sampai meneroka ke dalam hati, lapisan yang dalam, iaitu fuad.